Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa khabar sahabat semua pada pagi ini? Saya harap kita semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya, walaupun keadaan negara kita sekarang masih lagi belum menang dalam menangani pandemik COVID-19, iaitu musuh yang tidak nampak ini. Dan saya doakan semoga sahabat di luar sana yang ditimpa musibah COVID-19 dan yang ditimpa ujian sakit atau sebagainya diberi kesihatan dan kesembuhan seperti sedia kala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya sahabat semua dapat terus bersabar menerima ujian dan dugaan ini. Okay, amin amin ya rabbal alamin. Okay, alhamdulillah kerana pada pagi ini Allah memberi saya ruang dan juga peluang untuk saya berkongsi bicara santai di mana yang bertajuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tajuk ini adalah perkongsian daripada Ustaz Zuramli bin Muhammad Razali dalam RNR Kehidupan. Okay, menurut jumhur ulama, dalam diri manusia itu mempunyai 5 perkara. Okay, perkara yang pertama ialah manusia itu mempunyai impian. Sama ada impian itu adalah cita-cita sejak dari kecil lagi ataupun impian ketika dewasa. Okey, yang kedua, manusia itu mempunyai harapan. Harapan mengenai suatu perkara supaya ia menjadi kenyataan. Okey, yang ketiga, manusia di sisi manusia itu ada tanggungjawab dan juga amanah yang perlu ditunaikan. Okey, yang keempat, manusia harus melalui perkara yang disukainya. Dan yang kelima, manusia harus juga melalui perkara yang tidak disukainya. Okey, apabila impian manusia tidak tercapai, harapan manusia punah, manusia tidak dapat melaksanakan suatu tanggungjawab dengan baik, manusia ditimpa ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ujian ini iaitu COVID-19 dan juga ujian sakit. Dan apabila manusia itu merasakan dirinya tidak menyukai suatu perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situlah letaknya keredaan, di mana keredaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik, bagaimana kita ingin redha terhadap sesuatu yang kita tidak suka? Bagaimana kita ingin mencari ketenangan? Kerana redha itu letaknya di hati. Apabila kita redha, hati kita akan menjadi tenang dan bahagia. Okey, langkah yang pertama bagaimana untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah yang pertama, sentiasa berta'awuz. Maksud berta'awuz ni ialah menyediakan satu halangan supaya syaitan tidak mempengaruhi diri kita. Dengan apa? Iaitu dengan mengucapkan lafaz A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iaitu yang bermaksud dengan nama Allah aku berlindung daripada syaitan yang direjam. Okey. Apabila syaitan mempengaruhi fikiran dan emosi kita, maka kita akan terus-menerus menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu perkara yang berlaku. Tetapi apabila kita berjaya melindungi kita daripada godaan dan hasutan syaitan ini, maka kita akan berjaya mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Langkah yang kedua ialah apabila kita menerima ujian dan dugaan dan menerima sesuatu yang kita tidak suka, contohnya seperti penyakit ataupun kematian, kita hendaklah berfikir bahawa
kita fokus kepada siapakah yang menurunkan ujian tersebut dan bukan kenapakah kita yang dipilih untuk menanggung ujian tersebut. Apabila kita meneliti semula bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan ujian tersebut, hati kita akan menjadi redha. Dan sesungguhnya kita adalah manusia yang lemah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengawal dan juga dapat memelihara hati kita. Sentiasalah kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengurniakan keredaan buat kita. Okey, langkah yang ketiga, bagaimana untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ialah fokus kepada mendapatkan syurga di negeri abadi kelak, iaitu di akhirat. Sesungguhnya hidup di dunia ini adalah satu fakta morgana yang tidak pasti, tetapi di akhirat sana adalah sesuatu yang pasti. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita manusia untuk menjadi seorang khalifah. Tugas seorang khalifah ialah menyampaikan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menyeru manusia supaya melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Jadi, sebagai manusia, itulah tanggungjawab dan tugas kita di dunia ini. Namun, harus kita ingat bahawa manusia ini seorang yang lalai dan lupa, sentiasa melakukan kesilapan dan juga dosa. Apabila kita melakukan kesilapan dan juga dosa, segeralah kita sedar dan segeralah kita bertaubat memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim. Okay, itu lafaz zikir yang kita mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Saya berpesan kepada sahabat semua dan juga kepada diri saya sendiri supaya kita sama-sama mencari keredaan ilahi. InsyaAllah di situlah kita akan menemui kebahagiaan yang sejati. Saya sudahi bicara saya, tazkirah pendek saya pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.